Wat, jangan tinggalkan Suwa, jangan tinggalkan Yarus, Ya'uq dan Nas. Wa qad adallu katsiran wa la tazidiz zalimina illa dhalala. Ayat seterusnya 24. Dan kebanyakan daripada ketua-ketua ini, mereka ini menyeru kepada kesesatan. Mereka ni banyak menyeru kepada kesesatan. Mereka banyak menyeru pada penyelewengan. Wa ma tazidiz zalimina illa dhalala. Dan tidaklah Allah menambahkan bagi orang-orang yang berperangai dan berkelakuan zalim ini kecuali sentiasa berada dalam dhalala, kesesatan yang nyata. Bagaimana kisah musyrik ini bermula? Jadi orang-orang yang disebut nama secara jelas ini orang baik dan orang saleh, dan mereka cukup dikagumi, disayangi oleh umat-umat pada waktu tersebut. Tetapi bila kelima-lima individu, figure, personality ini mati, bila mereka dah meninggal, bila mereka dah wafat, umat-umat yang ada pada zaman tersebut, baik dari segi ilmu, baik dari segi perangai, baik dari segi kelakuan, tidak ada yang mampu menanggini lima yang telah wafat ini. Akibatnya dalam satu riwayat yang dikemukakan dalam tafsir Imam At-Tabari, Imam Tabari mengemukakan riwayat pada awalnya, bila kelima-lima mereka ini sudah tidak ada di atas muka bumi ini lagi, lalu salah seorang daripada kaum ini mencadangkan ada baiknya kita buat gambar bagi kelima-lima orang soleh ini dan kita letakkan di tempat-tempat ibadat kita. Kita lukis gambar, kita buat gambar, kita letak di tempat ibadat kita. Supaya apa? Supaya dengan tengok gambar ni, selain daripada jadi kenangan, supaya kita ni jadi rajin dan gemar untuk beribadah, nak tiru PL dan perangai macam hak dalam gambar. Mula-mula buat gambar. Kemudian bila dah meninggal orang yang buat gambar itu, maka mereka mula memuja dan sampai ke tahap mematungkan pula. Itu satu riwayat. Tetapi di dalam tafsir-tafsir yang lain, contoh tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada satu riwayat menyebut demikian. Yang ini bukan dalam bentuk gambar. Sewaktu mereka ni mendatangi makam-makam manusia-manusia yang soleh ni, mereka duk menangis, mereka duk sedih, mereka duk meratap. Dan ini dapat dihidu oleh iblis, syaitan laknatullah. Lalu iblis ni mendatangi kaum yang tengah bersedih akibat kehilangan manusia soleh tadi, lalu dia menyamak, lalu dia merupakan diri dia jadi seorang lelaki. Dia pun pi sekali, seolah-olah dia juga turut berkabung dan meratapi kematian ni semua. Oh, sungguh sedih. Bukan saja kamu sedih, aku pun sedih juga, kata iblis, kata setan. Tapi apa kiranya aku ini ada kepakaran, aku ini ada kemahiran. Jadi orang ni bila dia duk dakwa, duk claim ada kepakaran, ada kemahiran, apa yang hang boleh buat? Aku ni adalah seorang tukang kayu, aku seorang tukang ukir. Apa kiranya aku ambil kayu dan aku ukir patung orang-orang soleh ni. Kemudian patung ni kita akan letak di tempat-tempat ibadat, kita akan letak di tempat-tempat yang selalu mereka lazimi dan mereka berada, sebagai kenang-kenangan ingatan kita pada dia. Apa kata kamu? Bersetujulah. Bila bersetuju, buatlah patung tadi dalam bentuk ukiran. Mula-mula hak sezaman tu kenang-kenangan sungguhlah. Kadang-kadang dibuat satu tempat khas, letak patung kelima-lima tadi, siap letak biografi masing-masing. Hak ni nama Wat, siapa bapak dia, siapa keturunan dia, apa kebaikan dia, kita cerita. Hak ni pun ada patung, ada gambar, sebagai kenangan sungguh. Jadi bila lapis generasi ni dah meninggal, tinggal pula anak cucu keturunan dan tidak diperingatkan hal tersebut.
Akhirnya iblis ni mai lagi. Iblis tak apa, umur dia panjang, tak mati. Oh, aku terlupa nak bagi tahu, aku ni hidup sezaman dengan pak mak kamu dulu. Selalunya pada hari lahir depa ni, depa akan mari buat upacara, letak kalung, letak bunga. Tu hak biasa tok hang buat dulu. Oh, lagu tu ke? Dia start lagu tu pula. Mulalah letak bunga, letak tu perasap ke lebih kurang. Lepas tu mati lapis tu pula. Hak tu mati, iblis duk ada lagi. Tuhan dulu pesan, kalaulah ada musibah, kalaulah ada apa-apa hajat dan permohonan, pi depan patung tu bermohon melalui patung tadi. Start dah. Sebagai tawassul, sebagai wasilah patung tadi. Lepas tu hak hujung-hujung lah sekali sampai tahap menyembah berhala, menyembah patung-patung tersebut. Hak ni lah banyak duk melingkari dan berakar pada zaman Nabi Nuh sampai Nabi Nuh diutuskan untuk rilis semua perbuatan-perbuatan khurafat, bid'ah dan syirik ini. Hak ni lah hak Nabi Nuh duk lawan. Walaupun demikian beratus tahun macam kita sebut tadi, cuma 83 orang sahaja yang berjaya diseru, didakwah dan beriman kepada Nabi Allah Nuh. Hak lain lawan, hak lain menentang. Nabi Nuh tak berhenti. Siang dan malam buat muka tebal, buat telinga pekak. Orang duk kata apa kat dia, orang duk maki dia, orang duk caci dia. Hang ni tak betul, hang ni gila, hang ni mereng, hang ni macam-macam. Tapi Nabi Nuh tak pernah putus asa. Nabi Nuh tak pernah berhenti daripada melakukan dakwah dan seruan. Akibat daripada kekentalan jiwa dia, walaupun dia ni berumur panjang sampai ke tahap tua, tapi dia tetap meneruskan amanah risalah dakwah ini di muka bumi. Akibat begitu banyak rintangan yang dia hadapi, maka Allah senaraikan dia salah satu daripada yang pertama, Rasul ulul azmi. Dan bagaimana kita nak tahu umur dia? Nak tahu umur dia, kita boleh buka dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Al-Ankabut 14 ayat satu lagi, ayat yang ke-15. Apa kata Allah? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh ala qaumihi, kepada kaum dia. Kami dah utuskan seorang Nabi, seorang Rasul yang dia nama dia Nuh kepada kaum dia. Falabisa fihim, dan Nabi Nuh ini duduk bersama-sama dengan kaum dia. Maksud falabisa fihim, hidup di kalangan kaum dia. Alfasanatin, 1000 tahun. Illa 50 ama, kecuali 50. 1000. Tu balaghah ayat Quran. Dia tak sebut terus jumlah falabisa fihim 950, tapi dia sebut falabisa fihim alfasanatin illa 50 ama. Dia duduk di kalangan umat dia 1000 tahun kecuali 50. Maksud dia 950 tahun. Fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Dan Allah telah membalakan mereka, Allah telah memusibahkan mereka dengan taufan. Bukan kita kata banjir besar Nabi Nuh, bukan kita saja-saja sebut taufan Nabi Nuh, Allah sendiri sebut. Fa akhadnahum at-tufan tadi. Wa hum zalimun, sedangkan mereka ini ialah kaum-kaum yang zalim. Dia bukan saja zalim kepada utusan, bukan saja zalim kepada orang yang beriman, tetapi lebih jauh dia menzalimi diri dia sendiri dengan
perkiraan melakukan kekufuran, kesyirikan dan pengingkaran kepada Allah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'anjainahu, dan Allah telah menyelamatkan dia, kembali kepada Nabi Nuh, wa ashabas safinah, dan ahli-ahli sahabat-sahabat dalam bahtera ataupun perahu dia. Ni jahat Allah selamatkan. Wa ja'alnahu ayatan lil alamin, dan Allah menjadikan dia dengan yang beriman tadi sebagai satu tanda yang jelas kepada seluruh manusia. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu siapa-siapa saja, bukan pada zaman Nuh, tapi zaman-zaman kebelakangan, lebih-lebih lagi zaman kita. Siapa-siapa saja yang ingkar perintah Allah, yang melawan ketentuan Allah, yang tidak suka setiap takdir dan ketentuan Allah ini, pasti Allah akan timpakan dia dengan balasan. Tak kena di dunia, pasti janji itu Allah akan tunaikan di akhirat. Baik dia juga cepat, baik dia juga lambat. Baik kita akan terima di masa muda, atau Allah akan simpan di masa tua kita. Allah sesekali tidak akan pernah menyalahi janji dia bagi sesiapa yang kufur dan ingkar kepada setiap arahan-arahan dan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dalam keadaan berumur yang cukup panjang, Nabi Nuh dia tidak pernah berputus asa. Nabi Nuh tak pernah putus asa. Tetapi itulah yang juga kita harapkan daripada da'i-da'i kita, daripada ustaz-ustaz kita. Kalau kita ni bawa jalan kebenaran, kalau kita bawa apa-apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul, kalau kita bawa apa-apa kebaikan yang kita kira boleh bagi penerangan kepada masyarakat, tak kiralah orang nak kata apa, tak kiralah orang nak tuduh apa, tak kiralah orang nak caci maki apa pun, kita terus tetap dengan pendirian ini. Setiap kebaikan itu pasti datang daripada Allah, dan kalaulah kejahatan itu datang, pasti ianya akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tak berhenti. Nabi Nuh mengharapkan jumlah yang lebih daripada 83, tetapi ketentuan Allah sudah terbukti di mana dalam surah Hud. Buka surah Hud ayat 36. Apa Allah kata? Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumin illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Hud ayat 36. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada nabi kami, utusan kami Nuh, annahu la yu'minu min qaumin, sesungguhnya tidak akan ada lagi yang akan beriman di kalangan kaum kamu. Tak akan ada dah lagi yang akan beriman di kalangan kaum kamu illa man qad amana, kecuali yang sememangnya telah sedia ada beriman dengan kamu. Maksudnya yang ada dengan kamu 83 ni, kamu seru pun, kamu dakwah pun, mereka tak akan ada yang beriman dah, kecuali hak memang sedia ada hak dah beriman dah. Ini di penghujung-penghujung. Walaupun demikian, dia tetap tidak berputus asa. Dia tetap tidak goyah. Dia tetap tidak berpaling dan berpatah ke belakang. Walaupun itu telah difirmankan oleh Allah kepada beliau, saat-saat sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir, seruan dakwah ini pasti akan terus dilakukan oleh Nabi yang bernama Nuh alaihi salam. Baik, kalau kita tengok sambungan daripada ayat Hud 36 tadi, ada ayat yang ke-37. Di situ ayat Allah minta Nabi Nuh ini bina kapal
Yang bab bina kapal ni saya akan cerita secara khusus dalam kuliah yang khas. Bab kapal Nabi Nuh ni kita akan sambung pada bulan depan, waktu yang sama. Cuma dalam ayat ini Allah firmankan apa? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Surah Hud 37. Wasna'il fulka, maka buatlah oleh kamu sebuah kapal, binalah oleh kamu sebuah bahtera, bi'ayunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dengan petunjuk daripada kami. Nabi Nuh Allah suruh buat kapal, tapi Allah sediakan dua benda pada Nabi Nuh, dalam pengawasan kami dan petunjuk daripada kami. Bukan buat sendiri-sendiri. Bukan bila Allah kata buat kapal ikut model dia. Bukan kata Allah buat kapal ikut nak buat besar mana. Bukan kata Allah buat kapal panjang mana. Bukan kata Allah buat kapal lebar besar mana. Tapi ada pengawasan, ada petunjuk daripada Allah. Jadi kapal yang Nabi Nuh bina itu sememangnya wahyu dan ketetapan daripada Allah, reka bentuk dan sistem binaan dia. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, jangan lepas ni sekali lagi kamu bersembang tentang manusia-manusia yang ingkar dan kufur tu dengan aku. Tak payah dah nak cerita pasal depa. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang akan ditenggelamkan. Itu janji Allah. Jadi bab kapal ni, kita bukan nak cerita bab kapal, cuma nak cerita satu riwayat. Saya sebut awal-awal riwayat ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Riwayat ini datang daripada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Tabari itulah yang dia ni menyebutkan sebuah asar yang gharib. Bila sebut asar yang gharib, apa makna gharib? Gharib ni maksud dia luar biasa, gharib ni maksud dia pelik, gharib ni maksud dia aneh. Riwayat apa yang luar biasa sangat? Riwayat apa yang pelik? Riwayat apa yang aneh? Jadi Imam Tabari bawa mari satu riwayat yang gharib melalui hadis Ali bin Zaid bin Ja'dan daripada Yusuf bin Mahran daripada riwayat Ibnu Abbas. Ingat poin tadi, asar yang gharib. Ibnu Abbas meriwayatkan, suatu ketika dahulu bila orang-orang Hawariyin, dalam Quran ada sebut Hawariyin. Kaum siapa Hawariyin ni? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah, kaum Nabi Isa alaihi salam. Kaum yang beriman dan pengikut Nabi Isa, Al-Quran tagline-kan mereka, labelkan mereka golongan Hawariyin. Benda ni, riwayat ni berlaku pada zaman Nabi Isa. Jadi golongan-golongan Hawariyin satu hari ini mereka bersembang dengan Nabi Isa. Apa permintaan mereka kepada Nabi Isa? Salah seorang daripada Hawariyin ini berkata, wahai Nabi Allah Isa ibnu Maryam, sesungguhnya ada baiknya kalau kita cari seorang lelaki daripada kalangan kita sebagai wakil. Cari lelaki seorang sebagai wakil untuk apa? Sebagai wakil untuk pi cari kapal dan bahtera Nabi Nuh dulu. Ni aju permintaan daripada seorang Hawariyin kepada Nabi Isa, cari seorang daripada kita kalangan lelaki yang dia ni sebagai wakil kita pi cari di mana kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian lelaki ni kalau dia jumpa, bila dia balik dia akan cerita kepada kita bagaimana hal ehwal kapal Nabi Nuh tadi. Bila ini permintaan Hawariyin, Nuh dengan Isa, jauh. Isa ni lepas Isa Muhammad dah, nak suruh pergi cari kapal pula. Jadi Nabi Isa ni termenung sekejap, kemudian dia kata, aku akan bawa kamu ke satu tempat, maka ikutilah aku.
Jadi bila dia kata situ, aku akan bawa kamu ke satu tempat, ikut aku. Tapi dia tak cerita dalam riwayat tu tempoh lama mana perjalanan mereka. Cuma dia kata, ikut aku akan tunjuk satu tempat. Kemudian riwayat tu bersambung, mereka sampai di sebuah bukit pasir. Hawariyun dengan Nabi Isa tu sampai di sebuah bukit pasir. Lalu bila sampai di kaki bukit pasir tadi, Nabi Isa ambil segenggam pasir dengan telapak tangan dia. Nabi Isa ambil pasir tu dengan telapak tangan dia, lalu dia bertanya kepada Hawariyin tadi, wahai Hawariyin, tahukah kamu apakah ini? Padahal dia ambil pasir saja, tapi dia tanya, tahu tak kamu apa ni? Lalu kumpulan-kumpulan Hawariyin kata, hanya Allah dan utusannya lah yang lebih mengetahui apa benda tersebut. Lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, sesungguhnya inilah mata kaki Ham bin Nuh alaihi salam. Pasir ni apa dia? Mata kaki. Bila sebut mata kaki, tahu tak mata kaki tu apa? Buku lali orang panggil mata kaki. Mata kaki Ham bin Nuh, anak Nabi Nuh kan tinggal 3 tu, Sam, Ham, Yafis. Ham, mata kaki Ham, pasir. Lalu tercengang-cenganlah Hawariyin dalam keadaan kepelikan. Lalu tiba Nabi Isa alaihi salam betul-betul berdiri di bukit pasir tersebut, lalu dia mengangkat tongkat dia. Lalu Nabi Isa pukul tongkat dia ke atas bukit pasir tersebut. Dia kata apa? Bangunlah kamu dan berdirilah dengan izin Allah. Bangunlah kamu dan berdirilah dengan izin Allah. Tiba-tiba pasir itu bergerak-gerak, kemudian muncullah seorang lelaki. Dalam keadaan dia muncul tu duk kibah-kibah pasir duk atas rambut dia. Macam seolah-olah ada orang dalam pasir tu, bila dia keluar penuh pasir atas kepala, dia duduk kibah. Bagaimana rupa orang tersebut? Dalam keadaan sudah muka dia nampak tua dan rambut dia dipenuhi dengan uban. Lalu Nabi Isa dilihat oleh Hawariyun. Nabi Isa tanya lelaki yang baru keluar dari pasir ni, dalam keadaan inikah kamu meninggal dunia? Dalam keadaan lagu ni ke? Muka hak tua rambut berubang? Tidak. Aku meninggal dulu dalam keadaan muda. Tetapi bila aku mati, aku mengingatkan bahawa kiamat sudah pun berlaku. Allah ambil nyawa dulu bila dia mati tu, dia ingat tu dah hari kiamat. Hingga takutkan aku pada hari kiamat, menyebabkan aku duduk dalam pembaringan dan permakaman aku ini sangat takut sampai wajah aku ubah jadi tua, rambut aku hak hitam semua jadi putih. Faham ke tak ni? Setakat ni faham? Siapa tu? Ham lah tu, anak Nabi Nuh. Dia mati muda, tapi takut dia mati dulu, ingat hari kiamat berlaku dah sampai muka dia nampak tua, rambut dia beruban. Lalu Nabi Isa tanya kepada dia 2 soalan. Dah kamu nak tahu pasal kapal Nabi Nuh kan? Ni anak Nabi Nuh hak duduk dalam kapal ni. Apa soalan Nabi Isa? Yang pertama dia kata, ceritakan kepada kami bagaimanakah keadaan, rupa bentuk dan hal ehwal bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Ham pun bercerita, sesungguhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam panjangnya ialah 1200 hasta. Ham kata panjang dia 1200 hasta, manakala lebarnya ialah 600 hasta. Panjang 1200, lebar 600 hasta. Dan kapal Nabi Nuh alaihi salam mempunyai 3 dek, 3 tingkat. 3 tingkat. Tingkat yang pertama dipenuhi dengan haiwan-haiwan dan binatang-binatang yang liar. Tingkat yang kedua untuk Nabi Nuh dan kaum-kaum yang beriman dengan dia. Tingkat yang ketiga dipenuhi dengan unggas-unggas dan burung-burung. Itu gambaran kapal Nabi Nuh yang disebut oleh Ham.
Lalu dia menyambung, apabila kedua-dua tingkat ini ada haiwan belah atas, burung dan unggah belah bawah, pastilah kapal ini akan dipenuhi dengan najis-najis binatang tadi. Takkanlah duduk atas kapal makan tak berak dah. Bila berak penuh dengan najis-najis atas kapal. Bagaimana najis-najis ini boleh dihilangkan dan dicuci? Ni kata asar gharib ni, jangan pelik Ni buka Ibnu Katsir boleh tengok. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah wahyu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu pi geletek ekor gajah. Pi tempat gajah, geletek ekor dia biar gajah ni rasa geli. Jadi Nabi Nuh pun pi geletek ekor gajah. Bila dia geletek ekor gajah, daripada ekor gajah tu keluar seekor babi betina. Sudah ustaz lagi pelik ni. Geletek ekor gajah tu keluar babi betina. Bila keluar babi betina lihat duk melahap kotoran-kotoran hak ada duk atas kapal. Najis ada atas kapal, kawan tu hak jom makan. Cuci hak tu makan. Tiba-tiba di waktu yang lain mari tikus kok tahu celah mana. Tikus ni duk korek-korek kayu kapal, duk kerik-kerik tali-tali hak duk ikat kapal-kapal ni. Jadi sekali lagi Nabi Nuh AS dikurniakan wahyu oleh Allah supaya pi tepuk tampak muka singa antara dua mata dia. Pi cari singa, tampak atas muka singa tu. Nabi Nuh pun pi cari singa, dia pun tampak atas singa tu, tiba-tiba keluar daripada hidung singa helang-helang jantan dan helang-helang betina, terbang pi cari tikus tadi, makan-makan sampai habis. Soalan yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua, wahai Ham, bagaimanakah Nabi Nuh boleh tahu bahawa semua daratan pada waktu tu sudah ditenggelami oleh air? Bagaimana Nabi Nuh boleh tahu? Begini, sebenarnya waktu Nabi Nuh nak tahu, nak cek, nak periksa, nak detect adakah sekarang ni bumi sudah dipenuhi air, buat permulaannya Nabi Nuh ini utuskan, lepaskan seekor burung gagak. Gagak hang cuba pi cek semua kawasan dah tenggelam atau belum. Tiba-tiba gagak ni terbang, dia sampai satu kawasan, dia tengok banyak bangkai. Bila tengok bangkai, gagak tu pun turun duk galik makan, dia terlupa pesanan Nabi Nuh tadi. Akibatnya tak balik-balik Nabi Nuh mendoakan kecelakaan untuk burung gagak tadi. Jadi akibat doa Nabi Nuh ni, biar dia sentiasa rasa tak aman, sentiasa dibenci, sentiasa diburu oleh manusia, dan dia tak boleh menetap di kawasan perumahan-perumahan manusia. Dia pun jadi takut dengan doa tadi. Dia ni lepas pada zaman ni, kalau kita katalah riwayat ni betul, gitulah jadi dia. Jadi buruan orang, jadi benci orang, dia pun tak bersarang dekat kawasan rumah orang. Akibatnya kali kedua Nabi Nuh lepaskan burung merpati. Tak boleh jadi gagak ni, lepas burung merpati. Bila lepas burung merpati ni bawa balik dua benda. Kat paruh dia pohon apa agak-agak? Pohon zaitun, dekat kaki dia pohon tin. Paruh dia pohon zaitun, kaki dia pohon tin. Melalui dua pohon tersebut, tahulah Nabi Nuh bahawa semua daratan pada waktu tersebut sudah ditenggelamkan oleh air oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dia pun ambil ikat tali pinggang dia tadi, dia pun kalung pada kepala burung merpati, mendoakan burung merpati ini tergolong dalam binatang yang sentiasa diamankan dan sentiasa jinak. Dan dia ni boleh menjadi tempat tinggal dia kawasan-kawasan perumahan dan penempatan manusia, disukai dan dijinaki oleh manusia. Lepas tu habis dua soalan ni, Allah, geng Hawariyun tengok lagu ni rasa tak puas hati. Dua soalan saja. Wahai Nabi Allah Isa, boleh tak kami bawa balik orang ni supaya kita balik kampung kita, negeri kita, biar orang lain boleh tanya soalan lain. Lebih-lebih pula dah. Biasa Bani Israel kan. Nak bawa balik pula Nabi Isa periduk tadi, nak suruh orang kampung tanya lagi soalan-soalan lain hak kamu nak tanya.
Mustahil, kata Nabi Isa. Sebab tidak mungkin manusia yang sudah putus dan tidak diberikan rezeki oleh Allah akan tinggal bersama dengan kita. Dia nak makan apa? Maksudnya dia dah di alam lain. Nabi Isa pun kembali menyuruh Ham tadi kembali kepada asal dia, kembali masuk dalam pasir, jadi seperti biasa. Saya sebut awal-awal tadi Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari bawa riwayat ni asar yang gharib melalui hadis Ali Ibnu Zaid Ibnu Jaddan daripada Yahya bin Mahran daripada riwayat Abdullah Ibnu Abbas. Nak cari rujuk tafsir Ibnu Katsir. Sahih ke dia, betul ke dia, salah ke dia, tak pasti ke dia, saya rujuk ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir letak dalam tu sebagai salah satu pembicaraan tentang ayat wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina tadi. Okey, pukul 9 dah. Insya-Allah pada malam ini untuk kali terakhir sebagai contoh, kita tengok apa sebenarnya yang didoa oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada umat dia. Boleh rujuk surah Nuh ayat yang ke-26. Wa qala Nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nuh 26-27. Wa qala Nuhun, dan berkatalah Nabi Nuh menyeru dalam doanya, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhanku, jangan kamu tinggal seorang pun, jangan kamu tinggal sekor pun daripada galangan orang-orang kafir ini di atas muka bumi. Ini dia guna dah doa dia yang Allah makbul ni. Bila dia doa jangan tinggal sekok pun habis. Allah bencanakan, Allah musibahkan melalui taufan dan peristiwa banjir besar ini, kecuali jumlah pengikut dia 83 tadi. Innaka intazarhum, wahai Allah, sekiranya kamu membiarkan mereka, maksudnya biar mereka terus hidup, kalau kamu tak bala, kalau kamu tak bencana, apa kata Nabi Nuh? Yudillu ibadaka, lebih banyak lagi mereka akan menyesatkan dan menyelewengkan hamba-hamba kamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan kalaulah mereka ni hidup juga, tidaklah kecuali mereka akan melahirkan cuma anak-anak, warisan-warisan dan keturunan-keturunan yang bersifat fajiran kafara, yang selalu berbuat kerosakan, berbuat dosa lagi, kufur kepada kamu. Hapus semua, jangan bagi tinggal sekok, jangan bagi tinggal seorang. Kalaulah kamu tak buat lagu tu, aku bimbang generasi-generasi hak ada ni akan terus menyesatkan dan menyelewengkan hamba kamu hak lain. Dan kalau mereka ini berketurunan, warisan dia ini pasti melahirkan anak-anak hak jenis buat dosa, hak jenis kafir, hak jenis ingkar pada kamu. Akibatnya Allah sapu bersih, Allah rilis dalam peristiwa besar ini. Jadi hari ini segala keturunan manusia yang ada, paksi dia, foundation dia pada tiga ini, Sam, Ham dan Yafis. Tak ada orang lain dah, sebab semua lingkup dah. Kita pun kalau carilah, kalau mampu cari sampai depa pun, sama ada pi pada Ham, sama ada pi pada Sam, sama ada pi pada Yafis. Apapun jelas dalam riwayat Ibnu Katsir, Sam ini melahirkan bangsa Arab, Ham melahirkan bangsa Habsyi, dan Yafis melahirkan bangsa Rom dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Jadi keturunan Ya'juj Ma'juj ialah keturunan daripada anak yang terakhir, iaitu Yafis bin Nuh alaihi salam. Letih ni. Kita sambung hak buat kapal. Lepas tu kita akan sambung satu lagi hak paling penting, generasi-generasi hak hidup selepas banjir besar. Saya akan sebut semua jenis-jenis bangsa hak ada, berbelah-belah 20 bangsa hak foundation dia 3 tadi. Jadi kalau kita nak cari bangsa kita ke arah mana, insya-Allah ada dalam tu. Jadi saya sudahi malam ni dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.